Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri. Ya Allah, permudahkanlah segala urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, kau lancarkanlah perkataan dari lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka faham apa yang ingin aku perkatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar yang cikgu sayangi, sekali lagi bersama-sama Dr. Cikgu Hana, Guru Cemerlang Matematik SMK Puteri Sakdong, Bacok, Kelantan. Baik, hari ini kita akan sambung ya bentuk ubahan yang ketiga. Okey, boleh kita ulang kaji sedikit? Okey, ubahan yang pertama yang kita belajar adalah ubahan langsung. 1.2 kita sudah belajar tentang ubahan songsang. Dan pada hari ini kita akan sambung untuk bentuk yang terakhir iaitu ubahan bergabung. Dan pelajar-pelajar jangan lupa dalam ubahan langsung ada ubahan yang tercantum ya. Baik. So hari ini kita akan sambung bagaimana nak menentukan hubungan antara tiga ataupun lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan bergabung. Okey, so semua orang saya harap terus bersemangat untuk belajar. Baik, kita lihat yang pertama di sini bagaimana nak menentukan hubungannya. Kita kena ingat ya, apakah maksud ubahan bergabung? Okey, combine ya. Okey, jadi bila kita masukkan combine, okey, bergabung, maknanya dia meliputi gabungan antara hubungan antara ubahan langsung and then ubahan tercantum dan juga ubahan songsang. Okey, dan itulah dia ubahan bergabung, iaitu melibatkan gabungan ubahan langsung atau ubahan tercantum dan ubahan songsang. Okey. So, cuba kita banding bezakan ya. Okey, banding bezakan bentuk ubahan. Okey, tiga ubahan yang kita telah pelajari sebelum ini dan hari ini kita gabungkan iaitu ubahan langsung dan juga ubahan songsang. Okey, yang pertama di sini ubahan. Okey, yang pertama sini cuba lihat yang pertama W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V dan secara songsang dengan kuasa 2X. Okey, kalau perhatikan ada ubahan yang langsung, ada ubahan yang songsang. Sebab itulah kita katakan dia bergabung. Okey, macam mana nak tulis? Okey, so kita tuliskan bentuk ubahan bergabung ini W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V. Okey, dan secara songsang dengan X kuasa 2. Okey, bagaimana kita nak tulis dalam bentuk persamaan? Sama sahaja stepnya iaitu selepas kita buat dalam bentuk ubahan, okey, kita tulis bentuk perkadaran di sini ya, bentuk ikan tu. Bila kita tukarkan kepada bentuk persamaan, kita kena letakkan K. Okey, sebagai pemalar dan salin semula. Okey, kita lihat contoh yang kedua. F berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 3. Okey, the first pemboleh ubah F ni dia berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 3. Maksudnya dia tercantum iaitu dia G dan H kuasa 3 tu sekali. Dan secara songsang dengan punca kuasa 2T. Alright. So macam mana kita nak tulis ubahan bergabung bagi pemboleh ubah yang disebutkan tadi? Jadi kita katakan F berubah secara langsung dengan G dan juga H kuasa 3. Okey, G, H kuasa 3. Dan secara songsang, jadi per punca kuasa 2T. Okey, jadi di atas ni adalah ubahan tercantum. Okey, F berubah secara langsung dengan G dan H kuasa 3
dan secara songsang dengan punca kuasa 2T. Okey, macam mana kita nak tulis dalam bentuk persamaan? So, kita kena gantikan K. So, F sama dengan K GH kuasa 3 per dengan punca kuasa 2T. Okey, lihat contoh yang ketiga. Pecutan bagi sebuah objek iaitu A berubah secara langsung dengan jarak yang dilalui iaitu J dan secara songsang dengan kuasa 2 masa yang diambil iaitu T oleh objek itu. Okey, so cara kita tulis A berubah secara langsung dengan J and then per. Okey, sebab dia secara songsang dengan T kuasa 2. So macam mana kita nak wakilkan dalam bentuk persamaan? So A sama dengan tambahkan K sebagai pemalar J per T kuasa 2. Okey, semua dah jelas? So saya harap okey, semua pelajar jelas macam mana nak tulis bentuk ubahan. Okey, ubahan bergabung and then tuliskan dalam bentuk hubungan dan persamaan tadi Okey, terusnya kita tengok contoh satu Baik, diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan kuasa 2X dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Okey, jika Y adalah 8 apabila X sama dengan 4 dan Z sama dengan 36, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Okey, sekarang ni kita tengok yang mana langsung, yang mana songsang. Okey, ataupun ada yang tercantum. Okey, Y berubah secara langsung, alright, dengan kuasa 2X, maknanya X kuasa 2 dan secara songsang dengan punca kuasa 2Z. Okey, punca kuasa 2Z songsang dengan punca kuasa 2Z. Okey, seterusnya bila dimasukkan nilai X, Y dan Z untuk kita cari nilai K iaitu pemalar. So, soalan ni ialah ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Okey, so kita selesaikan yang pertama, Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. So, X kuasa 2 per, sebab songsang dengan punca kuasa 2 Z. Okey, tulis dalam bentuk persamaan, Y sama dengan K X kuasa 2 per punca Z. Okey, and then kita masukkan nilai, okey, masukkan nilai Y 8, X 4 dan Z di sini 36. Okey, cicah saja. So yang akan dapat nilai K. Berapa nilai K? K adalah 3. Apabila K 3, maka persamaan kita ialah Y sama dengan, okey, salin balik sahaja persamaan tadi, gantikan nilai K yang kita dapat Jadi Y sama dengan 3 X kuasa 2 per punca kuasa 2 Z. Okey, jadi itulah dia jawapan untuk soalan ini tadi, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Okay, it's very good. Okay, next kita tengok second example. Contoh 2. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara P, Q dan R. Diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Jadi Q kuasa 3. Dan secara songsang dengan R. Alright. Hitungkan nilai X dan nilai Y. Okey, diberi jadual nilai P, Q dan R di sini. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan ini Okey, kita teruskan. Okey, yang pertama. Alright, so kita tulis dulu bentuk ubahan dia. Okey, hubungan ni adalah P. Okey, macam mana bentuk hubungan dia? P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Dan secara songsang dengan R. Jadi per R. Next step, tulis persamaan. Nak tulis persamaan mesti letakkan K. Okey, K, Q kuasa 3 per R. Okey, next step, untuk mencari nilai K, rujuk pada jadual yang diberi, cuba pelajar-pelajar perhatikan antara P, Q, R ini, mana yang dah ada ketiga-tiga nilai. Okey, yang lengkap ketiga-tiga nilai adalah untuk kolom yang pertama iaitu P4, Q2 dan R adalah 0.6.
Okey, berdasarkan nilai P, Q dan R ini, kita boleh gantikan dalam persamaan untuk mencari nilai K. Okey, kita gantikan P 4, K and then Q adalah 2 kuasa 3 per dengan 0.6. Okey, so cicah saja. So, you dapat K ialah 3 per 10. So, next, don't forget, tulis semula. Okey, persamaan kita P sama dengan 3 per 10. Salin saja. Okey, salin balik formula yang ni, rumus yang asal ni. Q kuasa 3 per R. So, this is your persamaan dia. P sama dengan 3, sebenarnya 3 per 10. Okey, Q kuasa 3 per R. Atau boleh juga kita baca 3Q kuasa 3 per 10 R. Okey, sama sahaja. Okey, kemudian kita nak selesaikan macam mana nak cari nilai X. Okey, untuk mencari nilai X, apa yang perlu kita buat? Okey, X di sini ialah this one nilai R. So, you just gantikan sahaja nilai R. Okey, 3.6 nilai P sama dengan okey, 3. Okey, Q kita adalah 6 kuasa 3 per dengan 10. Okey, nilai R di sini adalah X. So, berapa nilai X? X adalah 18. Okey. Second one, macam mana nak cari nilai Y? Okey, tengok pula kolom yang ketiga. Okey, langkah yang sama kita buat. Okey, kita gantikan saja. Nilai P adalah 0.081 sama dengan 3. Okey, Q di sini adalah Y. Kuasa 3 per dengan 10 darab dengan 2.7. Okey, and then cicah saja. So, you will get Y equals 0.9. Okey, boleh? Okey, take your time. Okey, cuba salin. Okey, tentukan study langkah yang cikgu dah tunjukkan di sini. So, sebenarnya mudah sahaja. Okey, yang dah faham? Alright, kita teruskan lagi ya. Okey, so untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan bergabung, cuba kita jawab soalan latih kendiri 1.3A muka surat 28. Okey, kita buat nombor 3 ya. Okey, kemudian satu lagi ialah latih kendiri 1.3B muka surat 29. Kita buat nombor 1. Okey, take your time. You set jangan lebih daripada 10 minit. Okey, biasanya tak sampai pun 6-7 minit pun dah selesai. Alright. So, and then time's up. Kita tengok okey, perbincangan kat sini. Okey. So, latih kendiri 1.3A tadi Nombor 3 yang cikgu bagi Okey, diberi M berubah secara langsung dengan kuasa 2N dan secara songsang dengan P. Jika M sama dengan 4.8 dan N sama dengan 6, P sama dengan 1.5, hitungkan nilai P dan juga nilai N mengikut nilai yang diberi di sini. Okey, ingat balik your first step Pertama, tengok soalan tu, you check dulu apa pun boleh ubah yang terlibat dan apa hubungan yang you nak tulis. Okey, di sini M berubah secara langsung dengan kuasa 2N. Maksudnya N kuasa 2. Secara songsang maksudnya per dengan P. Okey, so kita tulis dulu hubungannya. Okey, macam mana nak tulis penyelesaiannya. Okey, tulis dulu hubungannya M. Okey, berubah secara langsung dengan N kuasa 2 dan secara songsang per P. Okey, seterusnya tulis persamaan K N kuasa 2 per P. Okey, next step untuk mencari nilai pemalar K, kita kena gantikan nilai 3 nilai M, N dan P yang telah diberikan. Okey, kita gantikan M 4.8 K and then N 6 kuasa 2 per 1.5. Okey, cicah sahaja. So, you dapat K ialah 1 per 5. Maka kita tulis balik persamaan. M sama dengan 1 per 5. Okey, N kuasa 2 P. Mudah saja kan? Okey, next. Jawab soalan A. Dah ada persamaan. Okey, kita rujuk persamaan ini. M sama dengan 1 per 5 N kuasa 2 per P ni. Okey, so you gantikan sahaja. Alright, untuk mencari nilai P, okey, gantikan nilai M 0.8
And then N kita adalah 2.4 kuasa 2 per 5P. Cincang sahaja, so you dapat P ialah 1.44. Okay, good. Next, untuk B pula, macam mana nak mencari nilai N? Okay, untuk mencari nilai N, kita ulang langkah yang sama. Sekarang ni kita gantikan nilai M adalah 19. Okay, and then P adalah 3.8. Okay, cicah saja. So, you dapat N adalah 19. Alright. Okay, so far so good. Okay, very good. Okay, next. The last question kita akan bincang iaitu soalan ala-ala kebat sedikit iaitu latihkan diri 1.3B iaitu nombor 1 Okey, di sini bila dia berbentuk ayat, jadi pelajar-pelajar kena lihat apakah poin-poin penting dalam ayat itu yang boleh dijadikan sebagai pemboleh ubah. Okay, means that you have to determine which variable. Pemboleh ubah yang mana yang dia sebut kat sini and then you have to catat. Okay, so pelajar sedia dengan pensel sekali lagi dan pen awak tu. Okay, catat Okay, Encik Kamal ingin memasang jubin berbentuk segi 4 tepat di bilik tidurnya. Bilangan jubin yang diperlukan J. Okey, jadi maknanya pemboleh ubahnya adalah J. Okey, berubah secara songsang dengan panjang iaitu P dan lebar iaitu L. Okey, jubin yang digunakan. Okey, Encik Kamal memerlukan 120 keping jubin, maksudnya bilangan lah kan, iaitu J tadi. Jika jubin, jubah pula dah. Jika jubin berukuran panjang 0.4 meter, which one? P kan? Gantikan P 0.4 dan lebar 0.5 meter iaitu nilai L. Jadi J dah ada tadi 120. P 0.4 dan L 0.5. Kenapa dia bagi nilai J, P dan L ni? Sebab nanti kita nak tulis, lepas kita tulis hubungan, kita kena tulis persamaan dan nak cari nilai K, pemalar. Sama sahaja step dia. So soalan A. Hitung bilangan jubin, maksudnya kita nak cari nilai J nanti. Jika panjang ialah 0.2 meter dan lebar ialah 0.3 meter. Now. So kita nak selesaikan untuk soalan A tu tadi. So kenal pasti dahulu pemboleh ubah yang terlibat J iaitu bilangan jubin. Dia berubah secara songsang, maknanya 1 per dengan panjang dan lebar. Jubin yang digunakan. Lihat macam mana kita nak tulis persamaan dan juga hubungan. Pertama ialah tulis hubungannya. J berhubung ataupun berubah secara songsang. Jadi J berubah secara songsang 1 per PL. Next step. Tulis persamaan, gantikan sahaja K. So J sama dengan K per PL. Next step, kita nak cari nilai K, nilai pemalar sebab nak hasilkan persamaan dia tadi. So you gantikan nilai J, nilai P dan nilai L yang telah diberikan. Kita gantikan. So 120 sama dengan K per 0.4 darab dengan 0.5. So what did you get? K awak adalah 24. Maka kita katakan persamaan kita adalah J sama dengan, gantikan sahaja K tadi adalah 24 per PL. Now. Bila kita dah ada persamaan, maka mudah sahaja kita just gantikan untuk menjawab soalan A. Iaitu sekarang ni berapa panjangnya adalah 0.2 dan lebar 0.3 bagi jubin ini. So berapa bilangan jubin yang diperlukan oleh Encik Kamal. So kita gantikan J sama dengan 24 per 0.2 darab dengan 0.3. So Encik Kamal memerlukan 400 keping jubin sekiranya dia menggunakan ukuran 0.2 dan 0.3.
Okey. Alright. So, kalau kita bandingkan dua jawapan ini okey, daripada yang nanti kita dapat sini 400 keping untuk ni. Sedangkan yang mula-mula tadi daripada soalan dia memerlukan 120 jika panjang 0.4, lebar 0.5. Okey. Apa hubungan yang boleh pelajar-pelajar boleh justify, okey, justifikasi daripada sini. Okey, kalau 120 keping jubin diperlukan sekiranya jubin tadi mempunyai panjang 0.4 dan 0.5. Tetapi untuk soalan A, bila Encik Kamal gunakan jubin yang lebih kecil iaitu panjang 0.2 dan lebar 0.3, maka dia memerlukan bilangan jubin yang semakin banyak. Maknanya menjadi 400 keping. Alright. Jadi apa justifikasi yang boleh kita buat? Okey, sebab tu soalan B di sini, jika luas jubin bertambah, apakah perubahan yang akan berlaku pada bilangan jubin yang diperlukan? Okey. So, kita katakan jika luas jubin bertambah, bilangan jubin akan berkurang. Okey. Sebab apa? Sebab bilangan jubin tadi mempunyai hubungan kat sini ialah apa ni? Berubah secara songsang. Alright. Okay, very good. So, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini tentang ubahan bergabung. So, all the best untuk semua pelajar cikgu. Teruskan membuat latihan. And don't forget, kita ada sesi klinik untuk next class ya. Dan selamat meneruskan membuat latihan. Ingat, only practice makes perfect. Okay. Assalamualaikum. Bye.